Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkejut, terjaga dari tidur, sementara tunggu subuh. Aku rasa lebih baik aku ceritakan dari hal mimpi waktu aku tidur tadi. Kerana sekurang-kurangnya petunjuk yang aku dapat dari mimpi masa aku tidur boleh kita fikirkan bersama. Tak kira di mana pun kamu, siapa pun kamu, apapun kamu, dari gunung mana, dari bukit mana, dari busuk mana, kita adalah saudara se-Islam. Jadi apalah kiranya aku kongsikan mimpi dan petunjuk yang aku dapat. Moga-moga ada kebaikan dan memberi manfaat pada kita. Pertama, syukur kerana terjaga dari tidur, aku masih ada nafas. Alhamdulillah. Dalam keadaan sebenarnya aku kurang sehat, aku demam. Tapi kerana aku punya sebab yang kuat untuk bangkit dan terus berdiri, berteguh, bernafas. Kerana ada sebab yang sangat kuat yang aku simpan dalam diri dan pribadi aku. Untuk yang aku sayang tentu. Baiklah. Pertama aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku mimpi tentang alat ukur ni. Dalam mimpi itu, aku seolah-olah lihat langit terbuka. Kemudian, aku seolah-olah dengar suara. Suara itu bergema dalam relung hati aku. Bergema dan memantul dalam diri. Kerana itu aku nak kongsikan pada kamu. Ada banyak siri-siri mimpi pada malam ini untuk aku kongsikan. Pertama, suara itu mengatakan bahawa ukuran ini, tip ukur ini, sebenarnya bukanlah untuk mengukur panjang, tinggi, tebal, atau lebarnya satu-satu permukaan. Bukan. Penggunaan itu salah. Kerana dari petunjuk mimpi, aku diajarkan bahawa ukuran ini hendaklah digunakan pada kitab-kitab. Contohnya, ini contoh penggunaan tip ni. Itu petunjuk dari mimpi yang aku dapat. Makin tebal ukurannya, makin panjang ukuran kitabnya, makin lebar ukuran kitabnya, makin lebar ukuran kitabnya, makin tebal kitabnya.
makin panjang kitabnya. Kalau seseorang itu ahli politik, maka dia layak digelar ulul amri sebagaimana pemimpin UMNO yang ada sekarang. Begitu juga ukuran ini jika diukurkan pada kitab-kitab yang dibaca oleh mufti ataupun ustaz-ustaz, maka makin tebal, makin panjang, makin lebar kitabnya mengikut ukuran teknik, menunjukkan layaklah seseorang itu memegang jawatan mufti atau sekurang-kurangnya imam atau sekurang-kurangnya ustazah atau ustaz, kerana ilmu itu diukur mengikut tebal, panjang dan lebarnya kitab. Jadi aku harap mula dari hari ini semua kita tahu bagaimana cara untuk menggunakan alat ini dan bagaimana cara untuk mengukur keilmuan seseorang itu, sama ada ia ahli politik ataupun ia seorang agamawan. Aku harap jelas. Berikut aku dapat petunjuk dari hal isu yang dibeberkan oleh masyarakat yang tersohor sekarang ni, dari hal 1MDB. Ia perkara itu dibeberkan oleh semua masyarakat, baik presiden di dalam parti berkenaan maupun bekas PM di dalam parti berkenaan yang terlibat dengan 1MDB. Dari petunjuk yang aku dapat sewaktu tidurku, sebenarnya negara kita, tanah air kita, Malaysia khususnya, tanah air yang kita nyanyikan, negaraku. Ya betul, yang kita nyanyikan lagu negaraku, tanah tumpahnya darahku. Sebenarnya rakyat, semua kamu, mungkin termasuk aku, mungkin kita tersilap kerana di dalam situasi, di dalam kondisi dunia sekarang yang kita seolah-olah di gerbang Perang Dunia Ketiga. Kita seolah-olah di gerbang Perang Dunia Ketiga, di mana semua orang tahu sekarang Rusia sedang berperang dengan Ukraina, dibantu oleh tentera-tentera Islam China, bermusuh dengan NATO. Manakala China bermusuh dengan Jepun dan juga bermusuh dengan negara yang kita cinta ini tentang Pulau Natuna. Dan kita juga ada sedikit masalah. Negara kita ada perselisihan faham dengan negara seberang.
tentang sempadan perairan. Kerana itu dari petunjuk yang aku dapat, sebenarnya negara kita memerlukan seorang pemimpin yang bijak, yang pandai, yang penuh tipu muslihat. Kita perlukan pemimpin yang penuh tipu daya, yang penuh muslihat. Kerana kepakaran pemimpin berkenaan, walaupun ia cuma mantan pada pemimpin yang berstatus PM satu masa dulu. Kita jangan negara, kalian, kamu dan kamu, termasuk aku, kita jangan rugi, jangan kehilangan pemimpin yang punya begitu banyak tipu daya. Kerana negara kita memerlukan orang yang penuh dengan tipu muslihat. Itu demi mengelakkan seandainya berlaku peperangan, seandainya berlaku perang dunia ketiga, seandainya negara kita terlibat, kepakaran beliau di dalam menghilangkan, melesapkan, di dalam menyonglat dana 1MDB boleh digunakan untuk menyonglat, menyelinap atau apa-apa keadaan pun, apa cara sekalipun, untuk masukkan rakyat-rakyat, khususnya orang-orang miskin yang sukar hidupnya di dalam negara kita ini. Mungkin beliau boleh masukkan di dalam akaun bank luar negara atau mana-mana akaun. Kerana apabila rakyat dimasukkan di dalam akaun yang penuh muslihat, tentu musuh tidak dapat mencari di mana keberadaan rakyat negara kita. Kerana tidak ada bukti. Tidak ada bukti seandainya berlaku perang. Tidak ada bukti yang rakyat ini sudah disembunyikan. Tidak ada bukti. Bahkan bukti-bukti itu boleh dipadamkan. Kerana beliau punya kepakaran. Kita perlukan seorang pemimpin yang penuh muslihat. Kita perlukan. Dan kita perlukan seorang pemimpin yang pada hari ini contoh, pada hari ini dia mengatakan dia tak kenal siapa Jolo. Dia tak kenal. Dia tak pernah jumpa Jolo. Tak pernah berhubung dengan Jolo. Tak pernah. Kemudian apabila dibuktikan, semua bukti-bukti itu ada dan sahih. Katanya, dia tak tahu. Dia tak tahu. Tak tahu bahawa wang yang masuk di dalam akaunnya itu adalah wang dari 1MDB. Dia tak tahu. Dan kemudian dikatakannya pula pada masa yang lain pula, dikatakan rupa-rupanya dia ditipu. Kita perlukan pemimpin yang bijak macam ini. Kita perlukan.
Di saat negara menghadapi kemungkinan perang dunia ketiga, di saat negara mengalami ancaman-ancaman dari negara luar, kita perlukan pemimpin yang begini, yang penuh dengan muslihat, yang penuh dengan tipu daya. Mudah-mudahan apabila negara kita akan diserang, beliau dapat selamatkan negara dengan mengatakan ini bukan tanah Melayu, bukan. Dan negara ini bukan negara yang agama asasnya adalah Islam. Moga-moga beliau boleh mengatakan ini bukan Malaysia. Malaysia adalah Pulau Burung di Melaka itu. Itulah Malaysia. Ini bukan Malaysia. Kita perlukan pemimpin yang bijak macam itu. Kita perlukan. Jadi sebenarnya janganlah beliau dimasukkan dalam penjara. Jangan. Mana kita nak dapat pemimpin yang bijaksana macam ni, yang penuh hikmah macam ni? Mana kita nak cari? Dari dulu hingga sekarang, jika dikumpulkan semua orang-orang yang berkuasa, tak layak dipanggil bos, tak layak. Tapi beliau ni seorang, apa katanya? Apabila beliau, masyarakat dan rakyat memanggilnya dengan bosku, sedangkan gelaran itu bukan dia yang minta, tapi gelaran itu diberi oleh masyarakat dan rakyat, menunjukkan dia masih disayangi oleh rakyat. Sebab tu aku kata, kita perlukan pemimpin yang macam ni. Kita perlukan. Sebab negara-negara Rusia, seperti contohlah negara Rusia, Amerika, NATO, Jerman, Moskow, China, Indon, Filipina, Algeria, Afrika, Argentina, tak ada pemimpin yang fatana seperti ini. Tak ada. Ini satu pemimpin yang fatana, yang sangat-sangat bijaksana. Kenapa? Kenapa aku katakan beliau sangat bijaksana? Sehingga hari ini mahkamah tak boleh membuktikan beliau bersalah, walaupun sudah dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara. Malah hukuman itu yang digantung, bukan beliau yang digantung. Hukuman itu digantung apabila perintah masuk ke penjara itu dilaksanakan. Hukuman itu boleh ditangguh, boleh. Alangkah bijaksananya. Baiklah, lupakanlah tentang dia, lupakanlah. Kerana negara perlukan orang yang bijaksana. Negara perlukan pemimpin siakap senohong, gelama, ikan duri macam beliau. Perlu. Sebab ini menunjukkan betapa orang Melayu itu yang beragama Islam, yang berani bersumpah laknat, tak boleh dapat pada bangsa lain. Tak boleh. Jadi, kita mesti kekalkan dia. Kita mesti kekalkan. Oh ya, ada lagi petunjuk yang aku dapat dalam mimpi.
Aku mimpi. Ini mimpi. Aku mimpi seorang bekas Perdana Menteri. Aku mimpi. Tapi aku lupa namanya. Pada satu hari, beliau ditangkap kerana merompak, menyamun, salah guna kuasa. Tapi yang dicurinya bukan sedikit. Berbilion-bilion telur ayam yang dicurinya, termasuk telur ayam orang-orang kampung. Termasuk. Kemudian, dengan hasil daripada telur-telur ayam itu, maka dibelinya kapal, dibelinya hotel, dan dibelanjakan sesuka hatinya, dibelinya berlian, dibelikan berbagai-bagai. Kemudian dalam mimpiku, beliau ditangkap, didapati bersalah dan didakwa. Tapi oleh kerana beliau seorang yang bijak, maka beliau libatkan semua orang. Semua orang. Apa katanya? Si Polan sana curi telur juga. Si Polan sana, si Nun, yang meluluskan. Si Nun yang memberi jalan. Si Polan pula juga dapat hasil daripada telur ayam yang dicuri. Dapat. Dan dilibatkan semua. Sedangkan pada masa itu, beliau adalah PM pada ketika itu. Beliau juga Menteri Kewangan pada ketika itu. Beliau juga penasihat Menteri Kewangan pada ketika itu. Tapi sayangnya, apabila perkara itu dinaikkan, dibawa ke mahkamah, hakim-hakim bijak pandai yang berkelulusan luar negara, yang kitabnya, buku undang-undang yang dibacanya, habislah tali tip ni. Jika nak diukur tebal ni, tak dapat memberi hukuman, tak dapat menjatuhkan hukuman, tak dapat melaksanakan hukuman. Tapi aku difahamkan di dalam petunjuk mimpi aku, salah seorang daripada hakim itu yang menjatuhkan hukuman mendapat pingat kerana menjatuhkan hukuman pada beliau. Apa hukuman yang dijatuhkan? 12 tahun penjara. Pingat sudah diterima, pingat sudah digantung. Tapi orang yang didakwa, yang disahkan bersalah, masih berkeliaran, berpusing-pusing, berputar alam, putar alam. Okey, cukup. Mimpi aku sampai di situ. Kemudian ada lagi petunjuk dari mimpi yang aku dapat. Dalam mimpi aku, ada
suara yang mengatakan bahawa umur persaraan, ini mimpi, umur persaraan akan dilanjutkan pada umur 90 tahun. Ini paling menarik. Seluruh mimpi aku tadi, ini paling menarik. Tapi aku rasa ada janggal dan ada salahnya. Kerana apa? Sepatutnya janganlah hanya umur 90 tahun. Jangan. Kalau boleh, jika boleh, dilanjutkan sampai ke liang lahat. Dilanjutkan. Itu lebih bagus. Dan kalau boleh, dah masuk liang lahat, jangan diberi pencen. Kerana apabila masuk lahat, nanti akan hidup semula. Maka jangan diberi pencen kerana dia masih hidup lagi. Teruskan, jika boleh tahap pencen itu dilanjutkan hingga ke masyar nanti. Dilanjutkan. Dan kebaikan pencen itu diberi di surga nanti. Itu lebih baik. Kerana apa? Jika sekadar umur 90 tahun diberikan taraf pencen, aku risau. Takut-takut kalau-kalau orang yang bekerja sehingga umur 90 tahun waktu baliknya nanti, waktu balik kerja, umur 9 tahun pencen waktu balik kerja. Entah rumah siapa-siapa lah nanti dia balik. Dia pun tak tahu. Nak cari rumahnya sendiri. Dan aku takut kalau umur 90 tahun waktu pergi kerja, untuk perempuan atau lelaki sama je. Aku takut kalau bila pakai baju nanti, terus pergi kerja, terlupa belum pakai kain atau seluar. Iyalah, umur 90 tahun. Jadi aku cadangkan, biarlah sehingga ke liang lahat. Biarlah. Itu lebih baik. Sebab kata orang, kerja itu juga ibadat. Jadi beribadahlah sampai ke liang lahat. Beribadah. Jadi pihak pemimpin boleh gunakan dulu wang persaraan, wang pencen itu. Ialah setiap orang pencen umur 90 tahun. Jadi wang itu boleh digunakan dulu
untuk bayar hutang 1MDB, untuk bayar apa-apa perkara lah, untuk bayar allowance pemimpin. Aku sangat puji, aku sebenarnya sangat bangga dengan pemimpin yang ada sekarang. Aku bangga dengan idea-idea yang memang this is the best government, best. Dan baru-baru ni pula, ini aku dengar dalam mimpi. Ada sebahagian golongan pelajar, golongan pendidik bukan pelajar, beragama Islam diarahkan untuk memantau, membuat kajian di kuil-kuil dan di tokong-tokong, bukan saja di masjid, untuk memantau, untuk membuat kajian, untuk melihat. Alangkah peliknya kepimpinan yang ada. Ajaib. Ini satu kepimpinan yang miracle, sangat ajaib. Ya betul, ajaib. Ini satu government yang sangat-sangat mengagumkan. Kagum. Tak habis fikir. Sebab kagum. Punya bijaknya. Sehingga peguam yang kita katakan yang arif, hilang arifnya. Hebat betul. Jadi kita perlukan pemimpin yang macam ni. Mana aku nak cari? Mana kita nak cari pemimpin yang macam ni? Di tengah-tengah ladang sawit, di tengah-tengah ladang getah, digalakkan untuk tanam, untuk buat dusun durian, buat dusun apa-apalah. Mana kita nak cari pemikiran pemimpin yang macam ni? Alangkah hebatnya. Sebab negara ni, pemimpin kita sangat berbeza dengan pemimpin di sebuah negara. Ya, aku tahu. Negara itu lebih teruk. Kerana negara itu harga telur ayam pun tak boleh diuruskan. Harga ayam tak boleh diuruskan. Harga bahan mentah tak boleh diuruskan. Jika harga ayam, harga telur, minyak masak yang selalu kehabisan di negara itu, bukan negara kita. Jika itu pun tak dapat ditangani,
Bagaimana mungkin sebuah negara boleh stabil? Bagaimana? Sebab aku lihat sebenarnya, aku pandang bukan negara yang tidak stabil. Bukan. Negara boleh stabil asalkan otak pemimpinnya stabil. Atau mungkin setiap pemimpin kita perlu gunakan timbang air untuk lihat sama ada otaknya itu stabil atau tidak. Kita lihat pada kedudukan air itu. Jika dia tengah, betul-betul terletak di tengah, maka stabillah pemimpin. Jika tidak, ke kiri atau ke kanan buih bubble yang ada pada jangka tolok air itu, bermakna dia tak layak jadi pemimpin kerana otaknya tak stabil. Jadi sekurang-kurangnya aku dah bagi tahu petunjuk dari mimpi aku. Yang kita perlu negara kita perlukan seorang pemimpin yang memang penipu, pembohong, perompak, penyamun, yang bijaksana. Kita perlu. Jadi pada penyokong-penyokong, teruskan. Kerana negara memerlukan perompak dan penyamun macam ni untuk diangkat jadi pemimpin. Negara perlu. Ya betul. Negara perlukan pemimpin perompak penyamun. Dan negara kita perlukan seorang pemimpin yang selewengkan, yang guna pakai, yang pecah amanah duit yayasan anak yatim. Sebab anak yatim memang negara kita tak perlukan anak yatim. Sebab anak yatim menyusahkan. Banyak nanti dana-dana yang digunakan untuk tampung hidup anak yatim. Ibu tunggal, orang fakir, orang miskin, orang naif. Negara kita tak perlukan orang-orang macam tu. Jadi kita perlu kekalkan pemimpin yang selewengkan duit anak yatim, yang selewengkan duit masjid, duit surau. Kita perlu pemimpin yang macam tu. Kita perlukan seorang pemimpin yang berani, yang bercakap jika dia bersalah, biar mahkamah yang tentukan dia bersalah atau tidak. Biar mahkamah tentukan. Kita perlukan pemimpin yang berani macam tu. Jika dia bersalah, selewengkan duit yayasan anak yatim, selewengkan duit orang-orang naif, duit ibu tunggal, duit untuk bina masjid dan surau, biar mahkamah tentukan. Alangkah berani. Tapi itulah kasihan
Setiap kali mau dipanggil ke mahkamah, dia diuji dengan gout, sakit tengkuk, sakit pinggang, COVID. Sentiasa diuji. Kasihan. Jadi kita perlu simpati dengan pemimpin yang macam ini, kerana dia diuji. Setiap kali nak pergi ke mahkamah, setiap kali pada hari pembicaraan, dia akan ditimpa penyakit, ditimpa musibah. Sampai tak boleh bangun dari katil. Tak boleh, terlantar. Terlantar di ward kanak-kanak. Sakit. Tak boleh ke mahkamah. Tapi demi semangat bangsa, demi memperjuangkan tanah air, demi memperjuangkan kuasa, pangkat dan kedudukan, semasa PRN, sihat, kuat. Tak adalah pula gout, COVID, sakit tengkuk, sakit pinggang. Tak ada. Itu menunjukkan beliau adalah ulul amri dari Ponorogo. Penuh karamah, penuh keramat. Jadi, kita mesti kekalkan orang-orang yang macam ini. Dua pemimpin ni, perompak, penyambung, yang gunakan duit pencen, gunakan apapun, tanah, untuk bayar hutang yang dibuatnya. Dan kemudian mengatakan bahawa lemesin pun duit rakyat tak digunakan untuk bayar hutang. Kita perlukan pemimpin yang memang pembelit macam ni. Kita perlukan. Kita perlukan pemimpin yang pembelit, yang penipu macam ni. Kita perlukan. Sebab kita di ambang perang. Memang kita perlukan pemimpin yang pembohong dan penipu macam ni. Kita perlukan demi untuk selamatkan negara. Dan kita perlukan pemimpin yang seorang lagi ini kita juga perlukan. Yang selewengkan duit anak yatim, yang duit yayasan, duit bina masjid surau, duit anak orang fakir, orang naif. Kita perlukan. Kerana kita perlukan perlindungan. Kita perlukan karamah dan keramat darinya. Kita perlukan karamah dari seorang pemimpin yang ada darah Ponorogo. Ya betul. Jadi setakat itulah mimpi aku. Dan mungkin banyak lagi mimpi aku sebenarnya yang aku tak dapat nak ingat. Nanti bila datang ingat, aku akan sampaikan. Jadi, aku nak sambung dengan selawat. Aku suka baca selawat. 135 selawat sehari yang aku baca. Okey je. 135 tidaklah banyak. Cuma ada setengah-setengah selawat panjang. Baiklah, aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintalah siapapun yang kamu cintakan. Rindulah siapapun yang kamu rindukan. Tahniah kerana cinta. Aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum